Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, muslimat, penonton ceramah pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu pada malam ini untuk membicarakan satu topik yang saya rasakan penting bagi kita semua. Marilah kita bersama berdoa kepada Allah SWT agar memberkati ceramah kita ini. Semoga dengannya kita dapat faedah dan diberi kekuatan pula untuk mengamalkan apa juga kebaikan bersama yang kita perolehi daripada perkongsian pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan membicarakan topik yang bertajuk sikap Islam terhadap mereka yang berkeperluan istimewa. Saya akan terangkan siapakah golongan berkeperluan istimewa itu dalam ceramah saya ini. Saya rasa topik ini adalah penting kerana apa? Saya dapati bahawa ia adalah satu isu kontemporari yang perlu ditangani oleh masyarakat kita kerana di sana terdapat beberapa perkara yang masih lagi tidak berlaku bagi kita membela nasib golongan istimewa dalam masyarakat kita. Dan di samping itu ialah suatu topik yang jarang dibicarakan oleh asatizah dari perspektif Islam untuk membimbing masyarakat kita bagaimana menjadi satu masyarakat yang lebih baik lagi, terutama dalam kita bermuamalah dengan golongan istimewa, insya-Allah. Muslimin muslimat yang saya muliakan, antara tonggak utama ajaran Islam ialah yang dibicarakan oleh banyak para ulama ialah Islam ini adalah satu agama yang bersifat wasatiyah. Wasatiyah ni secara mudahnya dimaksudkan dalam bahasa Melayu dengan kata-kata seimbang dan sederhana. Namun pada hari ini apabila kita membicarakan wasatiyah, kita tidak harus berfikir maksudnya itu terhad kepada menjauhi perlakuan ganas dan kasar. Kerana apa? Kerana banyak dibincangkan wasatiyah pada hari ini dalam konteks untuk menangani masalah-masalah pengganasan dan pelampauan yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan pengganas seperti Al-Qaeda dan ISIS. Sebenarnya kan antara makna wasatiyah yang penting ialah bagaimana kita memanifestasikan misi perutusan Nabi SAW ke alam ini, iaitu untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apakah maksud rahmat bagi sekalian alam? Kalau kita fikir secara Muslim, setiap seorang daripada kita pasti bersetuju bahawa rahmat harus meliputi erti mengasihi, menyantuni dan berlaku ihsan, kerana ia adalah perkataan yang mempunyai akar yang sama dengan nama Allah Ta'ala, iaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang, yang darinya lahir perbuatan Allah SWT menyantuni dan berlaku ihsan terhadap semua ciptaannya. Maka sebagaimana Allah Ta'ala, kita sebagai Muslim hendaklah menjadi sumber rahmat bagi sekalian makhluk, baik manusia ataupun bukan, baik Muslim ataupun bukan, dan sama manusia kepada semua jenis manusia, baik yang normal ataupun yang tidak normal. Jadi, manusia yang layak menikmati rahmat dari Muslim pula bukanlah hanya saudara Muslim saja, tapi juga yang bukan Muslim. Dan ini telah banyak dibicarakan oleh asatizah kita, mufti kita dalam mesej-mesej kepada masyarakat. Namun malangnya dalam pemerhatian saya, manifestasi keluasan rahmat Islam di kalangan institusi-institusi Islam, institusi-institusi agama kita pada umumnya bagi meliputi golongan berkeperluan istimewa masih jauh dari yang ideal. Institusi-institusi Islam yang ada tidak mempunyai plan dan program yang khusus bagi memenuhi keperluan agama bagi golongan berkeperluan istimewa. Sebagai contoh, kalau kita fikirkan, adakah masjid kita bersifat akomodatif kepada mereka yang buta datang ke masjid untuk baca Al-Quran? Adakah berapa banyak masjid kita yang menyediakan Quran Braille supaya si buta yang datang ke masjid dapat baca Al-Quran, sedangkan orang buta juga ingin ke masjid dan beriktikaf di masjid? Dan bagaimana pula program-program agama kita? Adakah program-program agama kita bersifat friendly, mesra terhadap mereka
yang misal kata bisu, pekak, tidak boleh berbicara, tidak boleh mendengar suara. Adakah mereka hanya belajar agama melalui teks saja? Sedangkan dalam dunia hiburan, dalam dunia berita telah banyak digunakan sign language untuk menyampaikan mesej kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana sejauh mana masjid-masjid kita di agama kita menawarkan program-program bagi anak-anak istimewa yang bersifat autism dalam sebab pelbagai spektrum. Dan adakah ada masjid kita bersifat akomodatif terhadap mereka yang punya pelbagai masalah mental seperti skizofrenia, bipolar? Apakah program-program kita untuk menangani kebajikan mereka? Kebanyakan daripada mereka ni harus pergi ke pelbagai institusi yang bukan bersifat agama. Dan yang saya tahu sehingga hari ini, badan Islam yang menangani masalah-masalah seperti ini hanya terhad pada 1 dan 2 saja. Sedangkan kita mempunyai kemungkinan population yang lebih daripada itu untuk menangani masalah mereka. Kalau kita fikir sekalipun bahawa jumlah orang Islam dalam kategori ini adalah sedikit, kan? Namun kita boleh berfikir juga dari sudut dakwahnya. Mengapa tidak kita menawarkan program-program seperti ini untuk kita reach out beyond Muslim kepada golongan istimewa ini, supaya daripada itu kita boleh melihat bahawa mesej Islam itu memang sesuai, benar-benar rahmat lil alamin, rahmat pada semua. Kita menunjukkan bukti bahawa kita juga concern kepada mereka yang bukan Islam yang punya keperluan istimewa dalam aktiviti-aktiviti kita. Tapi nampaknya hari ini benda ini masih lagi tidak begitu diberi perhatian dan masih lagi undeveloped dalam institusi-institusi agama kita. Maka sebab itu saya merasakan perlu at least for the first step pada malam ini untuk membicarakan isu ini untuk kita meningkatkan kesedaran dalam perkara ini. Aspek kebajikan sosial mereka ini pada umumnya lebih dipenuhi oleh badan-badan sosial umum yang bukan bersifat agama Islam, dan sebahagiannya juga lah badan-badan sosial yang berteraskan daripada agama-agama lain. Jadi mereka membantu kalangan masyarakat kita Muslim yang berkeperluan istimewa daripada kita sendiri membantu mereka. Maka saya dapati bahawa ini adalah hal yang perlu diubah, kan? Dan ia perlu bermula dari membina kefahaman yang baik seperti mana yang ingin saya lakukan pada malam ini tentang golongan berkeperluan istimewa dan sikap Islam terhadap mereka yang menjadi tujuan dari ceramah ini. Muslimin muslimat sekalian, ceramah ini bertujuan untuk membangkitkan keprihatinan terhadap golongan berkeperluan istimewa. Atas dasar ia adalah sesuatu yang amat dianjurkan Islam di kalangan masyarakat Muslim hari ini. Oleh itu, objektif ceramah ini ialah untuk menjadikan penonton sekalian faham erti golongan berkeperluan istimewa dari pandangan konvensional. Kedua, faham keprihatinan Islam terhadap golongan berkeperluan istimewa. Ketiga, untuk pupuk rasa prihatin dan ihsan terhadap golongan berkeperluan istimewa. Yang keempat, sedar akan keperluan bagi kita secara individu dan masyarakat untuk bersikap lebih akomodatif terhadap golongan ini di peringkat institusi dan juga masyarakat. Bagi mencapai objektif yang saya nyatakan tadi, saya membahagikan kandungan ceramah saya pada malam ini kepada tajuk-tajuk kecil berikut, iaitu definisi ketidakupayaan, disability, kemudian asas pemikiran Islam dalam perkara ini, kemudian kedudukan istimewa golongan ini sebenarnya di sisi Islam yang harus kita memberi perhatian. Nabi SAW dan bagaimana Nabi contohkan, kan, menunjukkan kepada kita, kan, sikap dia melayan golongan istimewa. Kemudian akhir sekali ialah kewajipan terhadap golongan berkeperluan istimewa yang mana setiap Muslim, baik individu atau masyarakat, menunaikannya. Dan akhir sekali saya akan tutup dengan kesimpulan yang saya harap dapat menatijahkan langkah-langkah yang lebih konkret bagi tujuan membela golongan berkeperluan istimewa dalam masyarakat kita. Bagi membantu para penonton meluaskan pengetahuan dan mengukuhkan kefahaman, bolehlah rujuk kepada artikel saya yang berkenaan tajuk ceramah pada malam ini yang pernah saya tulis dan diterbitkan baik dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu yang saya muatkan di slide penyampaian ini. Muslimin muslimat sekalian, di sini saya bawakan definisi bagi ketidakupayaan yang menjadikan seseorang itu sebagai seorang yang dikatakan berkeperluan istimewa. Definisi ini saya ambil dari halaman web SG Enable yang merupakan satu badan NGO Singapura yang menumpu pada usaha membantu golongan berkeperluan istimewa hidup senormal mungkin dan membina kesedaran di kalangan orang ramai terhadap keperluan mereka dan berusaha memberi sokongan kepada mereka. Kalau dilihat
dalam definisi yang saya tayangkan tadi, maka kita boleh faham bahawa golongan berkeperluan istimewa ialah mereka yang mana prospek untuk dapat tempat kekal dan maju dalam institusi pendidikan dan latihan, pekerjaan dan rekreasi berkurangan dan terbatas disebabkan oleh ketidaksempurnaan pada satu, fizikal mereka kerana hilang fungsi seluruh atau sebahagian anggota tubuh seperti keupayaan berjalan, melakukan kemahiran motor halus atau sebahagian atau seluruh dari anggota tubuh seperti kodong. Kedua, masalah pertumbuhan seperti autism, palsi cerebrum dan sindrom Down. Ketiga, mereka yang punya masalah fungsi deria seperti buta dan pekak sama ada penuh ataupun sebahagian. Keempat, mereka yang punya masalah intelektual yang diukur berdasarkan darjah kecerdasan IQ dan keterbatasan pada fungsi belajar, sosial dan kehidupan harian. Kecacatan ini berlaku sama ada semasa lahir atau diperoleh kemudian kerana sakit seperti stroke atau jangkitan kuman, atau juga disebabkan oleh kemalangan seperti kemalangan jalan raya atau industri yang menyebabkan seorang itu hilang daripada fungsi tubuh badannya seperti kaki atau tangan dia terputus. Dari segi ketidakupayaan pula, ia boleh dibahagikan kepada 5. Yang pertama ialah ketidakupayaan fizikal congenital sejak lahir seperti muscular dystrophy, cerebral palsy, brittle bone disease dan juga spinal muscular atrophy, dan mungkin ada banyak lagi yang itu boleh diwujud dalam bidang perubatan. Jenis kedua pula ialah ketidakupayaan yang diperolehi, acquired, seperti seorang itu hilang anggota tangan kerana kemalangan jalan raya atau industri, ataupun hilang fungsi tubuh kerana penyakit seperti lumpuh kerana stroke ataupun polio. Yang ketiga ialah ketidakupayaan kerana pembesaran terbantut ataupun developmental disabilities seperti autism, sindrom Down, epilepsi dan ADHD. Keempat ialah ketidakupayaan deria, sensory disabilities seperti kerosakan pada seluruh atau sebahagian deria pendengaran, kerosakan pada seluruh atau sebahagian deria penglihatan. Kelima pula ialah ketidakupayaan intelektual ataupun akal. Ketidakupayaan ini dinilai berdasarkan darjah kecerdasan atau IQ serta fungsi akademik, sosial dan praktikal. Dalam bidang yang mengkaji persoalan akal, ketidakupayaan akal ini, mereka mengatakan bahawa seorang itu dianggap mempunyai ketidakupayaan intelektual ringan apabila IQ skornya ialah antara 50 hingga 70. Manakala ketidakupayaan rendah dan teruk ialah apabila IQ skornya itu di bawah 50. Perlu difahami, tidak semua ketidaksempurnaan pada golongan istimewa itu kelihatan pada penglihatan kerana ia mungkin terlindung oleh pakaian atau tidak zahir pada tubuh luar manusia kerana ia melibatkan anggota dalam tubuh badan. Ada pula ketidaksempurnaan golongan istimewa yang bersifat intelektual, mental dan psikologikal yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar sama sekali, seperti mereka yang mengalami autism, disleksia dan gangguan bipolar. Maka hal ini perlu difahami kerana kegagalan kita untuk menanggapi simptom-simptom ini dengan baik boleh menyebabkan seorang individu itu tidak dilihat sebagai golongan istimewa yang memerlukan bantuan dan layanan khusus, hingga kadang-kala dia terabai atau mengalami layanan yang tidak wajar dalam masyarakat, dan itu memburukkan lagi keadaan dia yang sudah pun diuji dengan masalah sakit itu dan lalu berhadapan dengan masalah stigma dalam masyarakat yang meminggirkannya. Muslimin muslimat sekalian, sebagai agama rahmat, Islam perlu diterjemahkan oleh Muslim dalam bentuk tingkah laku sebagai agama yang membela nasib golongan istimewa, dan ia bermula dengan kefahaman yang betul akan sikap Islam terhadap mereka. Maka sikap Islam terhadap mereka yang pertama sekali dan utama ialah Islam menganggap golongan istimewa ini ialah seorang insan, manusia biasa. Itulah perspektif utama yang kita lihat mereka ini. Sebelum kita melihat mereka sebagai mereka yang punya disabilities, kita harus recognize mereka they are normal, they are human being first.
kan. Dan being human being, Allah SWT menjadikan setiap manusia ni sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sendiri, sebagaimana dalam firman-Nya, walaqad karamna bani Adam, sesungguhnya kami Allah, perbuatan ini Allah kaitkan pada dirinya sendiri, memuliakan setiap seorang anak Adam. Dalam surah Al-Isra ayat 70. Maka kemuliaan manusia dalam Al-Quran meliputi semua, tidak kira bangsa atau keturunan, dan yang normal atau golongan istimewa. Oleh itu, wajiblah ke atas Muslim untuk melakukan perkara yang sama, kerana ini adalah contoh daripada Allah SWT. Beriman kepada Allah SWT bukan hanya beriman tentang kewujudan dia, bukan hanya beriman bahawa dia itu adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, tapi kita mencontohi setiap tingkah laku Allah SWT. Dan Allah telah memuliakan setiap anak Adam, maka seharusnya Muslim itu juga memuliakan setiap anak Adam, walaupun dia itu adalah manusia yang berkeperluan istimewa. Maka tidak boleh bagi seorang Muslim itu mendiskriminasi golongan-golongan istimewa dan hendaklah menunaikan segala hak seorang insan kepada mereka. Kerana itu adalah tuntutan Allah SWT dalam firman-Nya bahawa dia telah memuliakan setiap anak Adam. Apa artinya memuliakan kemuliaan bagi setiap anak Adam itu kalau hak mereka tidak tertunai, kalau mereka terpinggi dalam masyarakat kita? Yang kedua, Islam menganggap golongan istimewa sebagai sebahagian daripada kepelbagaian dalam ciptaan Allah SWT. Kepelbagaian ciptaan Allah SWT ini adalah satu sunnah alam, satu undang-undang yang telah Allah ciptakan dalam semua ciptaan dia. Dan ini disebut dalam banyak firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Antaranya ialah ayat Al-Quran yang berbunyi, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang bermaksud, dan kalau Allah menghendaki, nescaya dia menjadikan kamu satu umat yang seragam. Maksudnya apa? Semua boleh normal saja. Tetapi dia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu untuk menjadi rahmatan lil alamin. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu membawa kebaikan, beriman dan beramal soleh kepada semua, bukan hanya kepada mereka yang normal saja. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Maka dia akan memberitahu kamu apa yang kamu selisih padanya. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaan Allah SWT ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Surah Ar-Rum ayat 22. Muslimin muslimat sekalian, walaupun ayat-ayat yang saya petik tidak secara langsung berbicara tentang golongan istimewa, tetapi aplikasi dan maknanya boleh diterapkan kepada mereka, iaitu Allah mahukan kewujudan mereka itu sebagai sebahagian dari kepelbagaian ciptaannya. Oleh itu, kewujudan mereka ini tidak boleh kita cuba nak halang. Dan tidak ada mana-mana masyarakat yang maju semacam mana sekalipun mampu untuk menghalang kewujudan golongan ini dari muka bumi dengan tujuan untuk menghilangkan kesusahan mereka ataupun menghilangkan beban ke atas masyarakat. Maka sikap yang realistik bagi manusia, terutama Muslim, ialah untuk live and let live dengan mereka. Embrace mereka sebagai sebahagian dari kita dengan memberi layanan yang sesuai dan menunaikan hak-hak mereka. Mereka yang bersikap negatif terhadap golongan istimewa ini haruslah faham bahawa ketidakupayaan seorang itu bukan berlaku sewaktu lahir sahaja, tetapi juga berlaku ke atas seorang yang pada awalnya adalah normal. Dia bertukar menjadi golongan istimewa disebabkan kemalangan atau sakit yang dihadapinya kemudian. Maka kalau kita bersikap negatif terhadap mereka, kita perlu ingat bahawa sikap itu akhirnya boleh terpantul ke diri sendiri, ke diri kita sendiri, atau ke ahli keluarga kita yang dahulunya normal. Kerana tiba-tiba dia berlaku kemalangan atau berada sakit yang dahulunya sihat, tiba-tiba pada usia dewasa menjadi golongan istimewa. Maka janganlah kita jadi seperti mereka yang seperti ini, sedar akan kekejian sikapnya hanya setelah diri sendiri
atau ahli keluarga menjadi golongan istimewa. Agama kita mengajar hendaklah kita mengasihi dahulu, barulah kita mudah dapat kasih sayang yang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dapat dikasihi. Maka perlulah kita untuk tunjukkan sifat kasih sayang dahulu sebelum kita sendiri memerlukan kasih sayang daripada orang lain. Maka jangan kita tunggu bahawa kita menjadi golongan istimewa, hilang keupayaan diri kita atau ahli keluarga kita, barulah kita mahu sedar bahawa pentingnya untuk kita menunaikan hak-hak kepada golongan yang istimewa. Al-Quran juga memberitahu bahawa di sebalik kepelbagaian ciptaan Allah yang meliputi golongan istimewa, pasti ada kebijaksanaannya. Hal ini boleh dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah SWT berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Yang bermaksud, adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu tanpa tujuan dan hikmat, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun ayat 115. Kemudian Allah SWT berfirman juga dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Yang bermaksud, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan. Surah Sad ayat 27. Kebijaksanaan Allah pula haruslah sesuatu yang baik dan adil, kerana mustahil bagi Allah untuk menzalimi hamba-hambanya dengan menciptakan golongan-golongan yang beristimewa ini. Sebab itu, dalam ayat lain, Allah Ta'ala menjelaskan sebab positif dari kebijaksanaan di sebalik kepelbagaian ciptaan Allah, iaitu untuk kita saling kenal, mengenali dan belajar antara satu dengan yang lain. Sebagaimana disebut ke dalam Al-Quran, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu kenal, mengenali dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya, dan bukan yang lebih normal daripada yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kalau kita lihat pada ayat ini, Allah mengatakan bahawa Allah menciptakan kepelbagaian itu ialah untuk kita saling kenal, mengenali. Maka kita perlu faham bahawa saling mengenali itu bukan bermaksud bertukar maklumat peribadi, seperti apa nama kamu, nama saya ini, di mana alamat kamu, alamat saya ini, kita tukar email, tukar handphone dan sebagainya, kan? Tetapi perkenalan yang betul ialah perkenalan yang membolehkan kita saling tolong-menolong, bantu-bantu antara sama lain. Kerana tolong-menolong dan bantu-bantu itulah yang memajukan manusia. Bertukar-tukar maklumat tidak memajukan masyarakat manusia, tidak mempertingkatkan tamadun kita, tidak menjadikan kita masyarakat yang lebih baik. Tapi tolong-menolong itulah yang menjadikan kita masyarakat lebih baik, lebih maju, lebih advance dan lebih bertamadun. Maka itu Allah Ta'ala mencipta golongan istimewa bukan untuk merendahkan sesiapa, atau kerana Allah sengaja mahu menjadikan golongan istimewa yang terpinggir dan sengsara di dunia ini. Kita perlu meyakini bahawa Allah yang Maha Adil mencipta semua manusia dengan kelebihan dan kekurangan. Seorang insan tetap ada ketidaksempurnaannya walaupun fizikalnya bagus. Demikian juga golongan istimewa. Walaupun kita lihat pada tubuh badan mereka tu mempunyai disability, tapi di sebalik ketidaksempurnaan itu biasanya kalau kita buat perhatian yang betul-betul, mereka pasti ada kelebihan-kelebihan tertentu. Sebagai contoh, ramai dari kalangan golongan istimewa mempunyai bakat istimewa dalam kesenian. Sebagian dari mereka pula mempunyai memori yang istimewa. Hanya dengan melihat beberapa minit saja mereka boleh capture penglihatan mereka itu seperti satu kota, satu bandar itu dengan lukisan-lukisan yang sangat detail tentang apa yang dia lihat itu, yang kita tidak mampu untuk melakukannya sebagai manusia normal.
Jadi adalah menjadi kewajipan kita, antaranya ialah terhadap golongan istimewa ini untuk membantu mereka mengenali bakat-bakat dan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka di sebalik ketidaksempurnaan yang ada pada mereka. Sehingga dengan itu kan kita boleh gunakan manfaatkan mereka itu kan, dan juga mereka juga boleh menjalani hidup senormal mungkin. Dan itulah erti inclusivity yang lebih tepat dan lebih bagus, selain daripada inclusivity dari sudut kita embrace mereka yang mempunyai akidah dan juga kefahaman agama yang berbeza semata-mata. Oleh itu, seorang Muslim itu seharusnya menanggapi kewujudan golongan istimewa ini dengan sifat positif, bukan melihat mereka sebagai beban yang menyusahkan, sesuai dengan apa yang Al-Quran bicara tentang sikap yang patut ada pada seorang Muslim apabila berhadapan dengan pelbagai ciptaan Allah SWT. Iaitu seorang Muslim ini apabila dia melihat ciptaan Allah SWT yang pelbagai ini, dia tidak melihat dengan negatif, tapi dia melihat dengan keyakinan yang dirakamkan oleh firman Allah Ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadha batila, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Ali Imran ayat 191. Maksudnya apabila kita di luar sana melihat anak-anak autism, anak-anak yang Down syndrome dan anak-anak yang mungkin mempunyai kecacatan tertentu, walaupun kita melihat itu adalah satu ketidaksempurnaan, tapi kita meyakini bahawa ini termasuk daripada apa yang Allah katakan, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tidak ada sia-sianya dalam perkara ini, tapi ada hikmah di sebaliknya yang ke atas kita sebagai seorang Muslim yang sempurna ini untuk mencari hikmah itu dan juga kan memanifestasikan rahmat Allah SWT daripada sebalik ciptaan itu. Maka menjadi tanggungjawab Muslim yang normal juga membantu mencari kelebihan yang ada pada seorang golongan istimewa, membangun potensi mereka dan bersabar atas kekurangan mereka itu. Dan ini boleh kita lihat dalam ayat firman Allah Ta'ala dan surah Al-Furqan ayat 20. Sikap asas ketiga yang Islam ajarkan berkaitan golongan istimewa ialah ketidaksempurnaan pada mereka bukanlah satu azab, kan? Kerana setiap insan lahir ke dunia ini suci dari dosa sendiri dan tidak memikul dosa sesiapa pun, kan? Termasuklah kedua-dua ibu bapanya. Ketidaksempurnaan itu hanyalah ujian dari Allah Ta'ala, sebagaimana kesempurnaan fizikal dan segala nikmat di dunia ini juga adalah ujian. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan kembali. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini memberitahu bahawa ujian bukan hanya pada kecacatan, tapi juga pada nikmat baik yang ada, pada kesempurnaan pada diri kita. Maka makna yang sama juga boleh dilihat dalam ayat 2 dari surah Al-Mulk, yang mana Al-Quran memberitahu bahawa segala kehidupan ini adalah ujian, baik yang baik ataupun bukan. Maka yang mulia di sisi Allah bukanlah yang sempurna ataupun kurang upaya, tapi siapa yang lulus ujian. Siapa yang lulus dalam kehidupan yang penuh ujian ini, baik kehidupan itu dalam bentuk kita sebagai manusia sempurna ataupun manusia yang mempunyai disability. Sikap keempat ialah Islam meletakkan golongan istimewa dan insan normal sama di mata Allah SWT. Walaupun Allah Ta'ala mengurniakan insan normal kelebihan fizikal dari golongan istimewa, tapi Allah tidak menjadikan mereka lebih istimewa di sisinya semata-mata kerana mereka itu normal. Dalam Islam, kemuliaan status insan di sisi Allah terletak pada ketaatannya, melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Hal ini Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Yang bermaksud, tidaklah menjadi salah kepada orang buta, dan tidaklah menjadi salah kepada orang timpang, dan tidaklah menjadi salah kepada orang sakit tidak turut berperang kerana masing-masing ada uzurnya. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya
akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan sesiapa yang berpaling engkar akan diseksa dengan azab yang terperi sakitnya. Surah Al-Fatah ayat 17. Maka ketaatan dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangan itulah juga yang dimaksudkan dengan takwa sebagai neraca kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dalam ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh itu, seorang insan biasa tidak seharusnya bersifat angkuh terhadap golongan istimewa. Kerana mungkin saja golongan istimewa itu lebih mulia darinya di mata Allah. Sedangkan dirinya itu hina. Kerana apa? Kerana sombong dengan kesempurnaan yang ada pada dirinya. Dan hal ini dikuatkan pula oleh hadis yang mana Rasulullah SAW itu bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dan menilai hambanya itu dalam bentuk rupa dan harta benda kamu, tapi dia melihat hati dan perbuatan kalian. Riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang saya muliakan, Islam menganjurkan Muslim untuk melihat golongan istimewa sebagai insan yang sebenar-benarnya istimewa. Namun apa istimewanya golongan istimewa ini di sisi Islam? Antara keistimewaan mereka ialah mereka ini akan dikurniakan ganjaran besar sebagai pengganti ketidakupayaan yang ada. Dalam hal ini Rasulullah ada sebut dalam banyak hadis. Antaranya ialah hadis yang saya tayangkan di slide, iaitu Allah menjanjikan mereka yang hilang penglihatannya dengan syurga jika mereka bersabar di dunia ini. Dengan ini juga Nabi SAW memberitahu bahawa orang yang dapat melihat masuk syurga dengan berusaha guna matanya, orang yang dapat melihat, dia masuk syurga dengan menggunakan matanya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Manakala orang yang buta, yang Allah ambil matanya itu, maka menjadi golongan istimewa, tidak perlu bersusah payah untuk jaga matanya bermujahadah seperti orang normal. Dia hanya perlu bersabar saja. Kerana dengan itu saja cukup untuk memasukkan dia itu ke dalam syurga Allah SWT. Dan antara keistimewaan golongan istimewa di dalam Islam ialah yang tidak ada pada insan biasa ialah mereka diberikan ganjaran lebih besar pada setiap amal kebaikan mereka sebagai ganjaran bagi kesusahan yang mereka alami dan sebagai ganti bagi ketidaksempurnaan mereka. Dan ini disebut dalam slide dalam hadis yang saya tayangkan dalam slide. Bagaimana dalam hadis ini Rasulullah mengatakan orang yang gagap-gagap membaca Al-Quran itu mendapat 2 pahala, sedangkan orang yang lancar baca Al-Quran itu mendapat 1 pahala saja. Walaupun hadis ini bercakap tentang golongan yang membaca Al-Quran secara gagap-gagap, tapi dia memberi maksud yang lebih pada itu, iaitu pada setiap kesulitan yang timbul daripada seorang ketidaksempurnaan seorang itu, yang bukan atas pilihan dia tapi atas ketentuan Allah SWT, Allah ganti kesulitan dia itu dengan pahala yang berganda-ganda, berbeza dengan orang yang orang biasa. Artinya kalau orang biasa solat dengan mudahnya kerana kesempurnaan dia itu dia dapat pahala, tapi bagi orang yang istimewa, susah payah bersembahyang, dia dapat pahala yang lebih daripada apa yang orang biasa melakukan solatnya itu. Itulah maksud daripada hadis ini yang diluaskan kepada makna-makna ibadah yang lain. Bahawa apa juga kesusahan golongan-golongan istimewa dalam hidup ini digantikan dengan pahala yang lipat ganda berbanding insan biasa. Golongan istimewa juga istimewa kerana mereka disifatkan oleh Rasulullah sebagai golongan yang menjadi sumber bantuan Allah kepada masyarakat. Kekurangan mereka ini diganti dengan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala yang menyebabkan doa mereka lebih terkabul. Nikmat Allah Ta'ala diturunkan kepada masyarakat yang membela nasib mereka, dan musibah pula dijauhi disebabkan mereka. Dan ini disebut dalam hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, wa hal tunsaruna wa tunzaquna illa bidu'afaikum bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah Ta'ala membantu
dan mengurniakan rezeki disebabkan ada golongan lemah di kalangan kamu. Kerana doa, solat dan keikhlasan mereka. Riwayat An-Nasa'i. Satu ketika, seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, menyangka bahawa dia tu lebih mulia dari mereka yang berkedudukan rendah. Nabi SAW lalu bersabda, menegur dia. Hal tunsaruna wa tuzaquna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu dibantu dan diberi rezeki disebabkan golongan yang lemah di kalangan kamu. Riwayat Al-Bukhari. Sebahagian daripada mereka ini adalah ahli syurga di dunia ini. Kenapa? Kerana mereka lahir dalam keadaan tidak sempurna akal, yang menyebabkan mereka terkecuali dari segala taklif Allah SWT. Disebabkan itu, mereka tidak berdosa. Mereka lahir dalam keadaan manusia tidak berdosa. Dan sejauh mana pun hidup mereka, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun hidup, dan dalam keadaan akal mereka tidak sempurna itu, mereka tidak boleh taklif dan mereka tidak akan pernah berdosa di sisi Allah SWT. Sedangkan tapi mereka sudah adalah ahli syurga di dunia ini. Kenapa ahli syurga di dunia ini? Kerana mereka tidak ada tanggungjawab apa-apa yang perlu Allah nak menghisap mereka dan memberi dosa ke atas mereka. Apabila mereka mati, nanti mereka akan kembali dalam keadaan kekal fitrah, dalam keadaan manusia yang tidak berdosa. Yang mana syurga adalah imbalan bagi mereka yang sedemikian. Maka golongan ini adalah ahli syurga di dunia ini. Kita lihat mereka dari sudut fizikal sebagai insan tidak sempurna, tapi roh manusia itu semuanya sama. Tidak ada kecacatan pada roh manusia. Di dalam diri mereka itu terbuat roh yang suci, yang bersih. Yang kalau kita ni, kita tidak tahu, tapi mereka berdoa kepada Allah SWT. Tapi jiwa mereka, roh mereka itu berdoa untuk ibu bapa mereka, untuk ahli keluarga mereka. Dan kadang-kadang itulah doa-doa yang menyebabkan kita berjaya. Dan kita tidak tahu. Maka sebab itu golongan ini adalah golongan istimewa di sisi Allah SWT. Maka sebab itu, dalam Islam adalah satu agama yang selalu mengajar kita untuk bersifat positif. Bagi kita yang melihat golongan ini, kita harus memulakan melihat mereka itu sebagai positif. Iaitu di sebalik kekurangan mereka itu ada anugerah yang boleh kita manfaatkan. Kita haruslah menjauhi daripada melihat manusia ini hanya sebagai animal ekonomi. Yang mana mereka itu adalah insan-insan yang hanya value hanya bila mereka tu ada ekonomi output kepada material output kepada masyarakat saja. Tapi kita juga melihat manusia tu dari sudut spirituality dia itu. Golongan istimewa ini walaupun mereka tu tidak mempunyai ekonomi output contribution, tapi spirituality mereka itu contribute. Kerana dalam spirituality mereka itu yang murni itulah yang menyebabkan Allah turunkan rezeki kepada masyarakat dan menjauhi masyarakat itu daripada bala dan bencana. Kenapa? Kerana roh manusia, roh dalam diri manusia tidak sempurna itu adalah biasa, tidak ada kecacatan. Walaupun kita nampak mereka itu cacat. Mereka berdoa seperti insan biasa dan mereka merasa seperti insan biasa. Maka bagi mengukurkan apa yang telah saya nyatakan, mari kita lihat pada perlakuan Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dari kalangan golongan istimewa yang boleh dijadikan contoh dan inspirasi bagi kita dekat dunia ini dalam kita berhadapan dengan golongan istimewa. Pertama, kita lihat sahabat Abu Ubaidah Abdullah bin Al-Jarrah. Beliau ini adalah seorang sahabat kanan Rasulullah yang cacatannya ialah terletak pada kakinya yang timpang. Namun demikian, beliau mendapat didikan yang sama seperti sahabat-sahabat lain sehingga mampu mencapai darjat salah seorang dari 10 individu yang akan masuk syurga. Artinya, lihat, ini adalah seorang yang tidak sempurna dari sudut fizikalnya, tapi dia mempunyai, Rasulullah tidak diskriminate dia dalam pendidikan diri dia, sehingga dia tu boleh tergolong dalam golongan 10 orang yang layak masuk syurga, yang Rasulullah doakan sebagai mereka yang akan masuk syurga. Beliau juga diberi gelaran Aminul Ummah, seorang yang dipercayai bagi umat Islam oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi peluang kepada beliau untuk membangun diri dan berkhidmat dengan melakukan tugas penting seperti memimpin pasukan tentera, mengutip zakat dan menjadi wakil Rasulullah untuk mengajar Islam kepada kabilah-kabilah yang jauh dari Madinah. Kedua, sahabat Abdullah bin Maktum. Beliau adalah sahabat yang awal masuk Islam tapi buta. Walaupun seorang golongan istimewa, Rasulullah mempercayainya untuk menjadi wakil beliau mengurus hal ehwal umat Islam di Madinah ketika beliau keluar untuk memimpin operasi-operasi tentera. Beliau juga diberi kepercayaan untuk menjadi muazzin Rasulullah di masjidnya. Keempat ialah sahabat Julaibib. Julaibib ini
radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang bertubuh kerdil dan mempunyai ketidaksempurnaan pada anggota tubuh yang lain. Kerana memahami bahawa Julaibib tetap seorang manusia yang bernaluri dan berhak untuk bahagia seperti insan yang lain, Rasulullah SAW menawarkan beliau berkahwin dan mencarikan calon seorang gadis yang solehah dan cantik. Kisah ini dirakam oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Saya menganjurkan para penonton sekalian untuk membaca tafsir Al-Quran pada ayat ini untuk memahami bagaimana Rasulullah berusaha untuk membela sahabat dia untuk hidup seperti manusia biasa dengan mencarikan calon jodoh. Dan calon jodoh bukan dicari yang equal, tapi wanita sempurna yang cantik. Sehingga ibu bapa kepada wanita itu pada awalnya malu untuk mengawinkan anak dia yang sempurna cantik itu kepada Julaibib. Lalu Allah tegur dalam ayat ini. Sila baca kerana untuk menghuraikan ayat ini akan mengambil lebih banyak masa dan ceramah saya ini. Rasulullah SAW juga tidak meminggirkan atau menafikan hasrat Julaibib untuk berjihad. Dan Rasulullah mengizinkan dia berjihad sehingga disebut dalam hadis yang panjang yang saya letakkan dalam slide bahawa dalam satu jihad itu Julaibib mampu membunuh 7 orang musuh sebelum dia itu terbunuh. Dan atas dasar itu Rasulullah memuliakannya dengan meletakkan Julaibib itu dikubur dengan tangan dengan tangannya itu sendiri. Kelima, kita boleh lihat kisah Nabi SAW melayan seorang sahabat perempuan yang alami sakit sawan. Di dalam hadis ini, di slide yang saya tunjukkan, Nabi tidak mendiskriminasi layanan kepada beliau. Walaupun dia tu seorang perempuan dan walaupun dia tu seorang yang punya jenis penyakit mental. Apa penyakit mental dia? Dia tu akan terkena sawan ataupun beracau-racau pada waktu-waktu tertentu. Dan dia mengadu kepada Rasulullah agar sakit dia itu mengganggu kehidupan dia. Lalu meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah akan menyembuhkannya. Rasulullah offer dia kata kalau aku doa kau sembuh, atau kata pun kalau kau sabar kau masuk syurga. Dia pilih untuk sabar. Tapi poinnya kat sini ialah Rasulullah melayan dia. Rasulullah allow dia untuk jumpa dia personally dan kata tu menangani masalah dia. Dan kita boleh lihat dalam masalah yang sama dalam slide, dalam hadis yang saya nyatakan dalam slide, bagaimana ia menggambarkan Nabi SAW tidak sedikit pun berasa kekok untuk melayan seorang wanita yang mempunyai sakit mental di hadapan khalayak ramai. Dia datang di tengah-tengah Nabi berada dalam masyarakat. Sedangkan Nabi itu ketua negara, seorang Nabi, orang yang mulia tinggi di Madinah. Tapi seolah macam seorang makcik datang dalam keadaan dia tu menunjukkan simptom-simptom orang punya sakit mental, datang jumpa Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Nabi layan dia, bawa dia berjalan ke sana sini, duduk one corner dan mendengar kata-kata dia sehingga dia rasa puas. Lepas tu Nabi biarkan dia balik. Bahkan dalam poin terakhir dalam slide yang saya tunjukkan ini, kepada seorang munafik yang jahat memaki Nabi pun Nabi menunaikan hak dia sebagai golongan istimewa. Kerana apa? Kerana dia tu kerana sifat istimewa yang perlu ditunaikan hak kepada mereka. Muslimin muslimat yang saya muliakan, setelah kita meninjau sikap Islam dan contoh Nabi, maka apa pula sikap kita sebagai Muslim hari ini? Dalam hal ini, pertama sekali ialah untuk kita fahami bahawa golongan istimewa memiliki hak yang sama bagi insan normal. Namun, beberapa aspek perlu dipertegaskan memandangkan masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh golongan istimewa dalam masyarakat, yang mana hak mereka adalah kewajipan bagi insan normal seperti kita untuk kita tunaikan kepada mereka. Dan dalam hal ini, pertama, Islam menganjurkan kita untuk melayan mereka dengan adil. Artinya mereka tidak boleh ada diskriminasi terhadap golongan istimewa. Kalau ke masjid, kalau mereka telah sampai dahulu duduk di saf pertama, mereka entitled untuk duduk berada di saf itu walaupun mereka itu golongan istimewa, dan tidak boleh diketepikan hanya kerana untuk memberi laluan kepada mereka yang normal. Larangan ini dapat dilihat dalam teguran Allah terhadap sikap Rasulullah yang kurang senang dengan kehadiran sahabatnya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, ketika beliau sedang melayan tokoh-tokoh Quraisy dengan tujuan menjinakkan hati mereka dengan Islam.
Dalam hal ini saya menganjurkan para penonton untuk membaca tafsir kisah ini dalam surah Abasa ayat 1 hingga 16 yang menceritakan bagaimana Allah menegur Nabi kerana tidak memberi layanan yang sepatutnya kepada sahabat dia yang buta, kerana untuk mengutamakan golongan bangsawan kan. Yang kedua, Islam menganjurkan menjaga kehormatan dan maruah golongan istimewa yang sering terdedah pada penganiayaan dan buli. Artinya, mereka tidak boleh dihina, tidak boleh diejek, tidak boleh dibuli dan diperlakukan sesuka hati. Sebagaimana difirmankan dalam ayat ditayangkan dalam slide, yang mana Allah melarang kita untuk mentertawakan, making fun, mockery of other people dengan memanggil mereka names seperti mat katik lah, kan, apa tu, dol kingkang lah, apa benda. Nama-nama seperti ini sepatutnya tidak ada dan tidak boleh kita mentertawakan mereka. Dan kita harus didik anak-anak kita untuk mempunyai sifat-sifat, menjauhi dari sifat-sifat yang seperti ini, kan. Dan kita harus juga peka tentang ancaman pada mereka yang tidak melayan golongan istimewa ini dengan betul, terutama yang menganiayai mereka. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man kammahu a'ma anis sabil. Man kammahu a'ma anis sabil, yang bermaksud Allah melaknat sesiapa yang sengaja menyebabkan seorang buta itu sesat jalan atau menunjukkan jalan yang salah kepada dia. Riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batul haqi wa ramtun nas. Sombong itu apabila seorang itu menolak kebenaran yang telah disampaikan kepadanya dengan bukti-bukti yang jelas dan suka merendahkan orang lain. Riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga menjadikan sikap meremehkan orang lain sebagai satu kesombongan yang tercela. Ketiga, Islam mewajibkan bantuan dan jagaan golongan istimewa dalam urusan asasi kehidupan mereka dan menghilangkan apa jua kesulitan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan selesa dan selamat. Contohnya ialah menyediakan bagi mereka pembantu, menyediakan makanan untuk mereka, khidmat kesihatan, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan dan skim-skim bantuan keuangan. Allah Ta'ala ada sebut dalam firman dalam surah An-Nur ayat 61 di slide yang saya tunjukkan. Ia menganjurkan satu bentuk bantuan bagi golongan istimewa, iaitu penyediaan makanan untuk mereka. Ayat ini menggalakkan amalan rumah terbuka bagi golongan istimewa untuk menikmati makanan harian mereka. Dalam konteks hari ini, ia menjadi dasar bagi melaksanakan program Soup Kitchen bagi membantu yang kurang berkemampuan yang meliputi golongan istimewa. Roh pada ayat ini menjadi dalil bagi bentuk-bentuk bantuan lain untuk golongan istimewa. Atas sebab itulah kalau kita kaji sejarah pemerintahan Islam, kita akan jumpa pelbagai inisiatif yang dibuat oleh khalifah-khalifah Islam untuk membantu golongan istimewa, seperti apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Khattab, Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Apa yang mereka lakukan? Mereka memerintahkan pendaftaran golongan istimewa dan yang memerlukan untuk diberikan pembantu-pembantu dan pelbagai bantuan-bantuan lain yang mana kosnya itu ditampung daripada Baitul Mal, iaitu khazanah ataupun kewangan negara. Keempat, Islam mensyariatkan rukhsah bagi golongan istimewa dalam menjalani kewajipan agama mereka, seperti pengecualian daripada kewajipan tertentu dan hukum-hukum khusus untuk mereka. Perincian bagi perkara ini bergantung pada keadaan golongan istimewa itu dan kewajipan-kewajipan yang hendak ditunaikan yang tidak dapat ditulis di sini kerana keterbatasan ruang. Yang penting ialah keringanan yang sah di sisi agama untuk golongan istimewa tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Bahkan wajib dipermudahkan untuk mereka menikmati keringanan ini. Dalam semangat yang sama, masyarakat Muslim hendaklah berusaha untuk sentiasa mewujudkan kemudahan dan keringanan bagi golongan istimewa untuk beribadah dan beramal. Kerana Allah Ta'ala melakukan sedemikian pada mereka dalam urusan ibadah mereka. Kelima, Islam juga mengakui hak pembangunan diri bagi golongan istimewa, iaitu masyarakat wajib menyediakan peluang pendidikan untuk mereka seperti individu normal yang lain. Baik pendidikan yang bersifat akademik yang dalam konteks Singapura ini ditampung oleh pemerintah
vocational. Tapi untuk badan-badan Islam, kita punya kewajipan untuk memastikan bahawa golongan istimewa ini mempunyai akses yang baik dalam pendidikan agama. Supaya apa? Kerana mereka juga layak untuk mendapat bimbingan agama. Mereka juga perlu melakukan solat. Tapi siapa yang nak mengajar mereka untuk belajar dengan betul? Kan jika di sana tidak ada program khusus untuk disampaikan kepada mereka, yang tailored untuk keperluan mereka. Supaya dengan itu, potensi yang ada pada golongan istimewa tidak terabai dan golongan istimewa dapat menjalani hidup mereka dengan lebih bermakna. Dan kita bayangkan zaman Rasulullah dalam keadaan keterbatasan teknologi, Nabi mampu untuk mendidik sahabat dia yang istimewa itu hingga menjadi jenderal, hingga menjadi governor dan hingga menjadi para ulama dan ahli syurga. Keenam, kepentingan pada masa kini untuk kita membangun fikir khusus dan terkini bagi golongan berkeperluan istimewa supaya mereka dapat diberi bimbingan bagi mengamalkan agama dan laksanakan kewajipan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Maka dalam hal ini saya menyeru kepada sahabat-sahabat asatizah kita, dalam ada di kalangan asatizah yang berinisiatif untuk mengkaji dan menulis buku fikir khusus bagi golongan istimewa dalam konteks hari ini supaya dapat dijadikan panduan dan dijadikan bahan pembelajaran dan rujukan dalam urusan ibadah mereka bagi institusi-institusi agama kita. Muslimin muslimat yang saya muliakan, dari bacaan terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis dapat disimpulkan bahawa Islam menganjurkan Muslim agar bersifat positif terhadap kewujudan golongan istimewa dan memuliakan keberadaan mereka. Dan bagi mereka yang juga diuji dengan disabilities, haruslah juga bersifat positif dan melihat itu sebagai suatu di sebalik ketidaksempurnaan mereka tu pasti ada anugerah yang perlu mereka discover kan, supaya dengan itu disability mereka itu tidak menghambat kan dan tidak membincangkan kehidupan mereka di dunia ini. Salah satu daripada tanda dari sikap sedemikian, sikap bersifat positif ialah terhadap golongan istimewa ini ialah bagaimana masyarakat Muslim berupaya secara kolektif termasuk institusi-institusi agama kita untuk membela dan memenuhi keperluan mereka. Baik di peringkat peribadi, kan, hendaklah setiap Muslim berusaha untuk golongan istimewa, kan, berusaha untuk membela golongan istimewa dalam apa jua cara. Kalau kita ada duit, sedekahlah untuk badan-badan, untuk program-program bagi membangun mereka. Suburkan dalam diri kita itu rasa empati terhadap mereka. Tunjukkan ihsan kita kepada mereka. Jauhi prejudis dan diskriminasi dan dapatkan kemahiran yang relevan bagi menunaikan kewajipan terhadap mereka. Adalah diharapkan juga di peringkat masyarakat ada usaha-usaha untuk sebarkan kefahaman dan amalan yang betul tentang bagaimana kita bermuamalah atau dealing dengan golongan istimewa ini dalam pelbagai spektrum. Bina rasa tanggungjawab bersama fardu kifayah dalam perkara untuk kita menunaikan hak terhadap mereka. Bicara dan bertindak bagi pihak golongan berkeperluan istimewa kan. Dalam ada kita yang menjadi advocates bagi golongan seperti ini. Dan sokong kawan dan kerabat yang menjadi penjaga caregiver. Kan? Kalau kita ada badan-badan Islam yang punya staff, sepatutnya bertanya. Kan? Kalau ada di antara staff mereka tu yang sebenarnya juga adalah double up sebagai caregiver. Dan memberi sedikit perhatian untuk menjaga kebajikan mereka. Bagaimana kan mereka beban kerja dan caregiver mereka tu dapat dibantu dan diringankan kan melalui sebagai majikan bagi welfare mereka tu sebagai pekerja kita. Akhir sekali, di peringkat institusi, saya harapkan dapat wujudkan institusi yang mesra golongan berkeperluan istimewa. Mesra bukan hanya dari sudut infrastruktur, ada kata orang tu toilet untuk OKU, ada RAM, tapi mesra juga dari sudut sekitaran kerja bagi mereka. Mesra juga dari sudut program-program yang mereka boleh akses kan untuk mereka memahami agama mereka ini, seperti mana yang saya katakan di peringkat awal tu kan, kalau mereka datang belajar dengan khutbah kan mereka boleh faham khutbah itu kerana apa, ada pelbagai modul yang boleh mereka fahami, ada teks, ada sign language, ada itu, ada ini, nak baca ada braille, ada itu dan sebagainya. Kemudian perlunya institusi agama kita wujudkan program dan khidmat agama sesuai bagi golongan berkeperluan istimewa, baik di peringkat mental dan juga fizikal, dan sokong staf-staf dan rakan kerja yang menjadi penjaga dan caregiver. Muslimin muslimat yang saya muliakan, sebelum saya akhiri
izinkan saya untuk memperingatan bahawa sebagai umat Islam yang meyakini bahawa Islam menganjurkan nilai-nilai murni bagi manusia sejagat, kita haruslah terkehadapan dalam soal layanan dan pembelaan kepada nasib golongan istimewa. Kerana hanya dengan itu saja kita dapat membuktikan dalam bentuk amali keindahan nilai-nilai murni dalam agama Islam ini, dan kita tunjukkan contoh dalam bentuk dakwah, dalam bentuk action. Maka dalam hal ini, langkah-langkah konkret segera dan berjangka panjang perlu dibuat bagi mencapai tujuan ini. Sekian saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam pencapaian saya yang ada. Moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.